Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang kamu syak, confused, syak fi salatihi, di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, sehingga menyebabkan dia tidak tahu dah berapa rakaat dia salat, asalathan am arba'an, sama ada 3 ataupun 4, falyatrah syak, hendaklah dia yatrah asyak, iaitu falyalqi ma syakka fihi, buangkan syak tersebut, wal yabni ala mastaiqana, dan binalah di atas apa yang dia yakini, thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima, kemudian dia sujud 2 kali sebelum dia bagi salam. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ, kalau sekiranya dia salat 5, syafa'na lahu salatahu, syafa'na lahu salatahu maksudnya dicukupkanlah salatnya itu, yang terlebih tu. Wa in kana salla tamaman, kalau dia salat tamaman cukup 4 tapi dia confused jadi 5, kanata targhiman lisyaitan, maka sujudnya itu, iaitu sahwi, sujud 2 rakaat sahwi itu targhiman lisyaitan. Targhiman lisyaitan maknanya ilsaqan li anfihi fir ragham wa huwa at-turab wal murad izlalahu. Maksud targhiman lisyaitan adalah suatu perbuatan untuk mengeji syaitan. Targhiman lisyaitan, targhim maksudnya ilsaqan li anfihi fi ar-ragham, maksudnya hempapkan muka dia tu ke tanah. Ilghaman ilsaqan, hidung dia tu hatinya kat tanah, wa huwa turab, itu kat tanah, wal murad, yang dimaksudkan tersebut adalah suatu bentuk untuk mengeji atau menghina syaitan. Kenapa menghina syaitan? Kerana yang menyebabkan seseorang itu terlupa di dalam solatnya itu kerana was-was yang dicampakkan oleh syaitan. Maksudnya setan menyebabkan seseorang yang salat itu terlupa kerana orang yang sedang salat ini diganggu oleh syaitan. Kita telah pun melalui hadis, atau selalu banyak kali kita dengar dah hadis, apabila azan maka setan lari, lepas tu datang balik, lepas tu qamat dia lari, kemudian habis qamat datang balik. Maka orang yang salat tu setan datang balik untuk tujuan mengganggu
orang yang sedang salat. Maka apabila seorang insan ataupun hamba Allah Ta'ala ini terlupa disebabkan syak ataupun disebabkan gangguan yang dilakukan oleh setan tersebut kepada orang yang sedang salat, kemudian dia pun terlupa dan dia timbul syak. Jadi Nabi SAW memberi anjuran supaya apabila timbulnya syak itu, maka buang yang syak itu, benalah salatnya itu atas yang yakin. Apabila demikian, tutup salatnya itu dengan sujudus sahwi, sebagai untuk apa yang kita terlupa tadi itu, sebagai ganti ataupun sebagai yang mana kurang untuk dicukupkan, yang mana terlebih penama Allah Ta'ala ataupun untuk disyariatkan sujud sahwi ini untuk untuk membuatkan setan ini rasa terhina lah, kerana keadaan insan dalam solat ataupun keadaan insan ni bila dia sujud kepada Allah Ta'ala itu yang menyebabkan setan tak suka lah. Maka apabila dengan dua sujud sahwi yang dilakukan disebabkan terlupa di dalam solatnya itu, maka dia sebagai targhiman li syaitan, sebagai suatu perbuatan menghina syaitan. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita sambung, kita dah buat kesimpulan pada kuliah yang lalu. Dan hadis-hadis yang berikutnya ini sebagai apa yang telah kita nyatakan yang lalu, iaitu antara sebab sujud sahwi itu adalah syak, berlakunya syak fi salah, iaitu berlakunya syak di dalam salat seseorang. Wa hadzal hadis fi hukmi sujudi sahwi li syakki fiha. Maka hadis ini memberikan kita suatu pengajaran ataupun sunnah apabila kita salat dan timbul syak, confuse antara apa dah baca ke belum, ataupun mungkin terlupa berapa rakaat, 4 ke 3 dan sebagainya, maka disyariatkan sujud sahwi ini untuk syak tersebut. Wa hadha ma lam yakun syak waswasan yulazimul insan ya'malu al-amal wa yaqulu fi nafsihi innahu lam ya'maluhu. Kana qala ibn Qudamah ma kana fi as-sahabati موسوس ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم. دل الحديث على أن الشك في صلاته إذا كان لا يدري هل ما صلاه مثلا ركعتين أو ثلاثا أنه يطرح الشك. Berikutnya, hadis ini mengajar kepada kita apabila berlakunya syak di dalam salat kita, sama ada confuse antara 2 rakaat dengan 3 rakaat ataupun yang lainnya, annahu yatrahu syakka, maka dia buang syak tersebut, wa yabni ala al-yaqin, maka benalah atas yaqin. Al-yaqin la yazulu bisyak, maka bila dia berlaku syak, maka dia buang yang syak itu, ambil hak yang yaqin. Wa huwa al-aqal, dan apa maksud ala al-yaqin, iaitu wa huwa al-aqal, iaitu yang paling kurang, itu dah antara 3 dengan 4, maka yang yakin itu adalah 3. Sebab dia confuse, dah 3, antara 3 dengan 4. Kalau dia confuse antara 4 dengan 5, maka dia ambil yang 4, itu yang yakinnya. Wa huwa al-aqal. Wa qabla as-salam yasjudu sajdatay sahwi, maka sebelum dia bagi salam, maka dia sujud sahwi. Berikutnya, antara faedah hadis ini secara jelas menunjukkan fi sihhatis salati, sarih al-hadisu sarihun fi sihhatis salah, wa annahu lam yatra 'alayha ma yubtiluha. Wa hadha huwa madhhab jumhur al-ulama wa minhum al-a'immatu as-salatha Malik wa Ahmad wa Syafi'i. Wa qala fi asy-syarh ذهب جماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه، ولكن الحديث الباب مع العليين الذين يرون صحتها مع إصلاحها. Hadis ini secara jelas menunjukkan sahnya salat tersebut. Sah salat tersebut, iaitu keadaan orang yang syak ni tadi, antara dia salat 3 ataupun 4,
maka dia bina atas yang dia yakin, kemudian dia sujud sahwi. So hadis ini menunjukkan bahawasanya salat ini tidak batal. Orang yang terconfuse dan sebagainya tidak membatalkan salat. Dan dia bina di atas apa yang disebutkan tadi itu, iaitu yang mana dia yakin. Tinggal lagi dia tambah sujud sahwi saja. Asyakku fi syakka huna inda al-fuqaha wa huwa ma duna al-yaqin. Yang dimaksudkan syak di sini adalah tidak yakin dan meliputi az-zan. Meliputi az-zan. Maksudnya kita dalam tingkatan ni kita ada yakin, kita ada syak, kita ada yakin, kita ada zan, kita ada syak. Zan dia lebih tinggi daripada syak. Syak bawah lagi. Wa huwa tajwizu amrayn ahaduhuma ad'afu min al-akhar wa yashmulu asy-syak alladhi huwa mustawi at-tarafain. Apa maksud zan? Zan dia kata ialah tajwizu amrayni ahaduhuma ad'af min al-akhar. Zan ni dia tingkatannya antara A dengan B, maka dia lebih berat kepada salah satunya. Itu namanya zan. Antara 3 dengan 4 dia yakin 3. Dia zan, maka dia confuse antara 3 dengan 4 dan dia bina atas hak dia yakin 3. 3 tu dia rasa betul, maka itu namanya zan. Adapun syak, syak adalah sama antara A dengan B. Dia syak, dia confuse, tak tahu hak mana yang berat, 3 ke 4, tak tahu. Ada beza dengan yang tadi. Yang tadi antara 3 dengan 4. So bila antara 3 4 dia duk rasa 3 ni confirm 3 dah. Tapi dia syak, dia zan lah. Tinggal lagi dia rasa 3 tu dia lebih yakin. Itu zan. Maksud sebab tu di tingkatan yang atas lagi. Syak 3 ke 4? 3 entah, confuse. 3 ke 4 dia tak tahulah. 3 pun tak ingat, 4 mentah lah. Itu syak. Sebab tu syak dia lagi bawah. Syak di bawah lagi, zan atas, yakin lagi tinggi. Yakin ni paling tinggi lah. Wa yashmulu asyak alladhi huwa mustawi at-tarafain. Fahadha kulluhu syak inda al-fuqaha. Di sisi para fuqaha itu namanya syak lah, tak kira lah syak dengan zan, kira sama lah. Wa yajibu fihi al-bina'u 'ala al-yaqin, maka wajib atasnya bina atas yang yakin. Lianna dhimmata mashghulah bi ada'i al-wajib fala tabru illa bi yaqin. Fahuna fi bab as-sahwi yajibu 'ala al-musalli an yabni 'ala al-yaqin 'indah. Maka dengan hadis ini, maka para ulama kata orang yang ada timbul masalah ini bina atas hak yakin. Wa yatrahu ma syakka fihi. So antara 3 dengan 4. So bila dia 3 dengan 4, sebenarnya 3 tu lebih kuat daripada hak 4. Sebab dia dah confused. 3 ni dah rakaat ke-4 ke ataupun belum 3. So maksudnya 3 tu dia macam lebih okey. Maksudnya 3 dia lebih percaya. Ya, 3 udah. Tinggal lagi 4 tu yang belum lagi. Maka bina hak yang atas, hak yang dia yakin yang disebutkan tadi. Wa yatrahu ma syakka fihi. Setelah daripada itu buang hak yang 4 tu. Buang hak mana yang syak. Wa yasjudu sajdatai sahwi. Maka dia berikutnya sujud 2 rakaat sahwi. Targhiman li syaitan, sebagai menghina kepada setan. Wa hadha mazhabu jumhuril fuqaha, dan ini mazhab majority fuqaha. Berikutnya berikutnya wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم قيل له
Ya Rasulullah, ahdatha fi salati syai'? Qala wa ma zak? Qalu sallaita kadha wa kadha. Qala fathana rijlayhi واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat. Salla Rasulullah. Falamma sallama qila lahu. Bila dah Nabi bagi salam, qila lahu, dikatakan kepadanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahdasa fi salati syai'? Ada berlaku sesuatu ke dalam solat tadi? Qala wa ma dhak? Nabi tanya, apa bendanya? Qalu sallaita kadha wa kadha. Engkau salat begini dan begini. Qala fathana rijlayhi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdatain. Lepas dah sahabat kata tadi, adakah berlaku sesuatu dalam solat? Nabi kata, apa bendanya? Berlaku begini-begini. Nabi lupa. Kemudian Nabi pun menghadap kiblat. Kemudian fasajada sajdataini. Nabi sujud 2 rakaat, 2 sujud. Thumma sallama. Kemudian dia salam. Thumma aqbala ala an-nas. Kemudian dia menghadap kepada para sahabat biwajhih. Faqala innahu law hadatha fi salati syai'un anba'tukum bih. Kalau sekiranya telah berlaku sesuatu di dalam salat, akan pasti aku bagi tahu kepada kamu. Tetapi walakin innama ana basharun. Tetapi aku ini manusia macam kamu. Aku ini orang mithlukum. Ansa kama tansaun. Aku lupa macam mana kamu semua lupa. Fa idza nasit fadhakkiruni. Bila aku lupa, ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum, dan apabila telah berlaku syak salah seorang kamu fi salatihi, dalam salatnya, falyataharra sawab, maka hendaklah dia yataharra sawab. Tengok hak yang mana hak yang betul lah. Bila dia syak tu, tengok hak mana yang dia lebih yakin dan sebagainya. Cuma dia tak guna perkataan yakin. Sebab tu ada dua, macam kita dah sebut pada kuliah yang lalu. Ada keadaan syak dan dia yakin yang kurang tu lebih. Ada keadaan syak, dia confused. Dia tak tahu sama ada yang hak kurang, hak yang terlebih pun sama je. Dua-dua syak. Dua-dua dia tak boleh nak yakin sangat. Falyataharra sawab. Maka Nabi SAW kata, bila ada berlaku syak ni, maka tengok hak yang mana yataharra sawab, tengok hak mana yang paling kurang lah. Yang mana paling lebih dekat kepada yakin. Falyutimma alaih, dan sempurnakan. Summa liyasjud sajdatain, kemudian sujud dua kali. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, falyutimma, hendaklah disempurnakan, kemudian yusallim, kemudian bagi salam, summa yasjud, kemudian sujud. Summa salam, kemudian sujud. Wali Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada sajdati sahwi ba'da salam wal kalam. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali sujud sahwi lepas salam dan lepas bercakap. Ba'da salam wal kalam, lepas dah bercakap dan lepas dah bagi salam, baru Nabi sujud sahwi. Maksud yang taharra tadi tu kira ijtihad lah. Al-ijtihadu fit talab. Maksudnya ijtihad lah hak mana hak yang rasa lebih yakin lah. Fal yutimma alaih, maka sempurnakanlah. Sempurna bagaimana? Sempurna hak-hak mana yang paling dia rasa yakin.
So hadis ini telah pun sama juga yang seperti yang lalu. Nabi solat 4 rakaat jadi 5, solat yang 4 jadi 5, dan para sahabat pada ketika itu diam. Lepas salam baru dia beritahu. Lepas habis. Li dhannihim, kerana mereka sangka bahawasanya mungkin telah berlaku sesuatu dalam solat. Apa maksud berlaku sesuatu? Li dhannihim anna taghayyuran tara'a 'ala as-salat bi ziyadah. Tak tahulah kemungkinan solat dah bertambah. Tak tahu, wallahualam, sebab Nabi waktu tu hidup lagi tak. Maka bila Nabi salat 5 rakaat, para sahabat ni tak tegur lah. Nabi tak ditegur oleh para sahabat. Sebab tu Nabi kata tadi lepas solat, aku ini orang macam kamu, lupa macam kamu lupa. Kalau aku berlaku silap, maka tegurlah aku. Tegur. Tapi dalam hadis ini, kes ini, para sahabat tidak tegur kerana mungkin mereka menyangka bahawasanya telah berlaku sesuatu dalam solat. Maksudnya telah berlaku sesuatu mungkin tambahan ke, wallahu a'lam, kerana wahyu boleh saja turun walau Nabi sedang salat, sebagaimana yang telah lalu. Kita dah cerita Nabi tanggalkan kasutnya dan para sahabat pun tanggal kasut dalam solat. Lepas habis solat, Nabi tanya, kenapa tanggal kasut? Kami melihat engkau menanggalkan kasut, wahai Rasulullah. Kami pun tanggal lah. Maka Nabi pun kata, tadi waktu solat tadi Jibril datang bagi tahu ada najis. Nabi tanggal. Maka para sahabat dalam kes yang ni, dia tak tegur lah. Kerana takut-takut ataupun mereka rasa pada sangkaan mereka, kemungkinan solat jadi 5. Mana tahu? Wallahu a'lam. Tapi lepas habis solat, dia tanya, Nabi, wahai Rasulullah, ada berlaku sesuatu tak tadi dalam solat? Nabi kata, apa bendanya? Engkau telah solat terlebih 5, ataupun telah berlaku dalam solat begini dan begini. Maka Nabi kata, tak, kalau berlaku, kalau ada perubahan, aku bagi tahu. Tapi aku ini orang macam kamu. So kalau aku berlaku silap, maka tegurlah. Dalam hadis ini dalil menunjukkan bahawasanya sujud sahwi li ziyadah. Hadis yang sebelum sujud sahwi kalau berlaku syak. Hadis yang sebelum lagi kalau terlupa tahiyat awal, sujud sahwi. Hadis berikutnya kalau berlaku syak, sujud sahwi. Hadisnya ini berlaku tambahan, sujud sahwi. Falamma sallama sa'aluh ahdasa fi salati syai'. Maka lepas habis salat, para sahabat tanya Nabi, dan begitu hadisnya yang telah kita sebutkan. Jadi kalau ada pertambahan dalam salat, maka sujud sahwi juga. Wa annaha la tu'adu, dan salat tersebut jangan diulang. Salat tidak perlu diulang, bal yasjud sujudus sahwi, tapi sujud 2 kali sujud itu sujud sahwi. Wa yujbaru bihi ma khalalu salatihi, dan telah cukup untuk menutup kesalahan yang telah berlaku di dalam salat. Fihi dalilun anna sajdati sahwi yu'ta bihima min julusin fala yushra' an yaquma hina ma yuridu an yasjudahuma. Dalil juga menunjukkan bahawasanya sujud sahwi ini dilakukan tak payah bangkit. Dah bagi salam dah. Sahabat pun kata, wahai Rasulullah, dah berlaku sesuatu. Nabi pun menghadap ke arah kiblat, terus sujud. Nabi tak bangkit pula, bagi kata Allahu Akbar, takbir pula. Tak. Terus sujud sahwi tanpa Nabi bangkit. Iaitu Nabi melakukan sujud dalam keadaan terus duduk tu, terus Nabi sujud. Fala yashra' an yakuma hina ma yurid an yasjudahuma, dan tak perlu untuk dia bangkit untuk sujud 2 tu. Fihi dalilun ala anna mutaba'at al-imam khata'un la tubtilu salah. Hadis ini juga dalil menunjukkan bahawasanya mengikut imam dalam perkara yang salah tidak membatalkan solat. Mengikut imam dalam perkara yang imam buat salah tidak membatalkan salat. Walakin, tetapi idza ulim, kalau dia tahu bi khata'i imamihi fala yutabi'uhu illa fi tasyahudil awal.
Tapi kalau dia tahu yang imam dia tu buat silap, jangan ikut. Melainkan tasyahudil awal. Melainkan tasyahud awal. Okey. Solat yang makmum ikut imam, dalam perbuatan imam buat silap, tidak membatalkan solat. Berikutnya, kalau dia tahu imam buat silap, jangan ikut. Tapi tasyahudil awal, kalau imam bangkit pada rakaat 3, ikut. Faham tak? Illa fi tasyahudil awal fa innahu yaqumu ma'ahu, maka makmum bangkit bersama imam untuk rakaat ketiga. Ha? Imam duduk semula. Duduk lagi. Ikut imam. Apa dia? Nak kena ikut tak? Wallahualam. Tu nanti saya cek dulu. Tapi secara umum, nak follow ke nak ikut? Nak ikut ke tak nak follow? Tak nak follow. Kalau imam bangkit pada rakaat kelima, dia tahu imam dah terlebih dah ni, nak kena ikut ke tak? Tak. Dia tak boleh ikut. Sebab dia telah menambah rukun. Dan dia tahu imam silap. Dia pun bagilah, katalah subhanallah tak? Tegur lah. Imam buat de je. Buat de je terus je. Tak apa, tunggu. Tunggu dalam tahiyat tu. Jangan ikut kesalahan tu, tapi kita duduk, tunggu. Kita bangkit, dia pun dah bangkit yang kelima. Kita dah duduk tahiyat dah. Kenapa imam duduk bangkit? Yang mana yang confused, makmum yang confused, mula ada bangkit, ada duduk, ada bangkit, ada duduk. Dia tengok imam bangkit, dia bangkit. Dia tengok kawan sebelah duduk, mudah. Nak duduk kan. Sujud sahwi. Ikut. Ikut sujud sahwi. Yang tadi kita tak ikut disebabkan imam silap dan kita tegur imam buat dek. Ataupun kita duduk jauh. Nak tahu subhanallah, jauh masjid UAE tu hujung sana. Mana nak dengar? So buat dek dah lah, kita pun buat dek tunggu tahiyat tu. Sampai imam turun balik dan dia bagi salam, maka salam bersama imam. Yang mana ikut disebabkan dia pun confused. Dia ikut imam, dia pun confused. Alamak, ada orang duduk, ada orang bangkit, ikut imam. Dia pun ikutlah imam. Tak apa, dia tak ada masalah. Sebab dia pun ikut je imam kan. Dia pun dah terlupa dah, betul ke? Dia pun tak tahu hak mana satu betul, hak mana satu tak. Tidak membatalkan solat dia. Tapi kalau yang dah tahu tadi tu, dia pergi ikut, dia bangkit pada rakaat yang kelima, dia dah tahu dah memang silap, dia pun naik je lah, maka dia telah tambah rakaat. Lepas salam, orang pun beritahu, imam tambah rakaat. Imam kata tak, 4. Tambah. Bergaduh sekejap, bergaduh. Bergaduh lah. Imam kata ya, orang kata tak. Panggil lagi orang, imam silap. Ya, silap. Tak, betul. Imam pun belah. Udah. Kalau imam silap, imam pun confused. Sujud sahwi je lah. Tapi ada berlaku kes kat UAE lu, imam pun aku betul dia belah.
So kalau imam sujud sahwi ikutlah. Kalau imam tak sujud sahwi, wallahu a'lam. Kita sujud sahwi wallahu a'lam. Fihi dalilun ala anna sajdat as-sahwi ka sujudi salbi as-salah fil ahkam. Dalil menunjukkan bahawa sujud sahwi ini sama dalam hukum hakam salatnya lain. Fihi dalilun ala anna al-insiraf 'an al-qiblah sahwan aw khata'an la yubtil salah. Berikutnya, dalil menunjukkan orang yang telah keluar daripada kiblat sahwan, sebab terlupa, tersilap, la yubtiluha, tak membatalkan walau tal, walaupun lama. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Duk bergaduh. Bergaduh pun lama pula bergaduhnya. Walau tal, panjang. Ada orang kata, imam sujud sahwi je lah. Okey lah. Setelah 5 minit, 10 minit bergaduh tu, kemudian sujud sahwi. Tidak membatalkan solat. Sambungnya tadi untuk sujud sahwi. Fihi dalilun ala anna al-kalama ma'a zanni itmami salah la yubtiluha walau tal. Berikutnya, dalil menunjukkan bercakap dengan sangkaan solat dah sempurna pun tak membatalkan solat walau tal, walau dah lama, walau dah berlaku, dah gap lama sikit, tidak membatalkan solat. Apa maksud tak batal tu? Maksudnya dia sambung, sama ada kurang dia sambung sujud sahwi ataupun terlebih dia sujud sahwi. Wa fihi dalilun ala anna mahall sujud sahwi yakun ba'da salam fi misli hadhihi surah. Dan dalil menunjukkan bahawasanya sujud sahwi dalam keadaan ini yakun ba'da salam. Yakun ba'da salam adalah selepas salam. Hak ni kita dah sebut dah, hak yang lepas khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian menyatakan secara mutlaknya sebelum salam, seperti Asy-Syafi'i, dan sebahagiannya menyatakan secara mutlaknya lepas salam, seperti Hanafi, dan sebahagian kata ikut keadaan, macam hadis-hadis yang telah kita sebutkan. So kalau dia kalau melihat kepada hadis kita ni, maka telah berlaku confuse antara salat 3 ataupun 4, atau 4 ataupun 5 dah terlebih dan sebagainya, maka dalam hadis ni menunjukkan yakun ba'da salam, adalah lepas salam. Hadis tasyahudul awal, Nabi sujud sahwi sebelum salam. Tasyahudul awal, Nabi sujud sahwi sebelum salam. Confused tak? Tak boleh nak ingat dah. Hak mana nak kena lepas salam, hak mana lepas salam ke sebelum salam. Pening kepala. So dia pun ikutlah mazhab Syafi'i sebelum salam, semua sebelum salam. Boleh tak? Boleh. Confused. Semua lepas salam lah, senang. So lepas salam pun okey. Berikutnya dalil fa iza nasitu fadhakkiruni, bila aku lupa tolong ingatkan aku. Dalil bahawa wajib atas makmum untuk bagi ingat imam. Wajib atas makmum bagi ingat imam. Imam terlupa, imam tersilap dan sebagainya, tegur. Imam terlupa bacaan, kalau kita hafal, tegur. Betul kan? Amal imam fa idza sabbaha bihi siqatan fa innahu yalzimuhu ar-ruju' ilayhima sawa'un nabbahahu an ziyadatin aw nuqsan lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla qawli Abi Bakr wa Umar fi qissati Zil Yadain wa amara bitazkirihi wa hadha ma lam yatayaqqana sawabu nafsihi fa in tayaqqana sawabu nafsihi fala yajuzu lahu ar-ruju' ilayhima lianna qawla as-siqatain yufidu adh-dhann. Hadis ini juga mengajar kepada kita, bagi imam fa idza sabbaha bihi siqatan, bagi imam
Ada dah 2 orang dah tegur dah. Subhanallah. Orang lain pula subhanallah. Imam buat dia lagi. Duk tak turun-turun lagi. Subhanallah. Makan orang ketiga dah. Hendak ada bidah. Nasib dia imam kata alhamdulillah. So bila dia dalam saat tiba-tiba dia terdengar makmum kata subhanallah, dia pun tunggu saat dia pun yang mana satu silap ni, orang lain pula tegur subhanallah. Maka hendaklah dia rujuk ilaihima, maksudnya kembali kepada apa yang dia tegur tu lah. Mungkin kalau dia tengah berdiri, kadang-kadang dia boleh nampak kan makmum dia duduk, dia pun kata subhanallah, dia tengok semua orang tengah duduk, subhanallah. Orang kedua pula, maka dia duduk lah. Boleh tak? Innamat tasbihu lirrijal wat tasfiq linnisa. Macam ni kita nak faham hadis tu? Yang difahami oleh yang kita selalu faham dalam mazhab kita pun, maka lelaki tasbih, perempuan tasfiq, tepuk. Mazhab Malik tak? Perempuan juga tegur subhanallah. Subhanallah. Kita dah sebut dah hadis yang lepas kan. So dalam mazhab Malik, perempuan juga boleh tegur. Boleh tegur imam. So bila imam silap, dia baca salah, tak ada lelaki yang hafal belakang tu, perempuan tu menjerit boleh. Majoriti tepuk lah. Majoriti kan. Tapi Imam Malik kata tak, perempuan juga kalau dia ni dia boleh tegur. Tapi kalau isunya kalau di masjid dan sebagainya, biar lelaki lah. Sebab perempuan pun jauh belakang. Kalau dia tepuk tak dengar. Kalau dia dengan lelaki dia je, so dia boleh tegur. Dia boleh tegur. Kalau nak ambil pandangan hak majoriti tu, tepuk je lah. Tepuk. Macam ni mungkin dia tak beritahu kaifiat, dia hanya mungkin begini yang boleh. Oh, setan terberanak pula. Ya ke setan terberanak tepuk je ni? Dia kata oh setan terberanak, so kita tepuk macam mana? Saya pun tak tahu mana dia ambil. Wallahualam. Oh tepuk macam ni haram, tepuk macam ni tak haram, halal. Tepuk macam ni telur pecah, tepuk ni telur terjatuh. Wallahualam, saya tak tahu. Hadis tadi at-tasfiqu lin-nisa, maka sebagai para ulama menyatakan tepuk ni untuk orang perempuan. Setepuk untuk orang perempuan, kita pun tepuk. Itu sebenarnya untuk orang perempuan. Sebab tasfiq lin-nisa. Maka lelaki jangan tepuk. Tasyabbuh bin nisa. Dia berdasarkan hadis tu, maka dia kata itu untuk perempuan. At-tasfiqul lin-nisa. Terpakai kat luar. Wallahualam. Tapi sebahagian kata tepuk bukan cara Islam lah. Wallahualam. Saya pun tak tahu ada tak dalil yang melarang tepuk tangan. Wallahualam. At-tasfiq itu wallahualam, itu dia menceritakan tentang jahiliyah lah kan. Orang jahiliyah dia bila dia tawaf, maka tidaklah dia tawaf itu dengan memuji Allah ataupun bertasbih dan sebagainya, tapi mereka bertepuk tangan dan bersiul. Wallahu a'lam. Maka dengan demikian, maka dia kata tepuk tu amalan jahiliyah lah.
Tapi wallahualam lah, itu wallahualam, saya tak tahu. Mungkin ayat itu dia nak menceritakan bagaimana mereka tu telah mengubah syariat Ibrahim dengan mereka ibadat sendiri. Dia tak kata benda tu haram. Dia kata adalah jahiliyah itu apabila dia bertawaf, maka dia bersiul dan bertepuk tangan. Adapun yang diajar oleh syariat Ibrahim dan syariat Nabi kita, tasbih, tahmid, doa dan sebagainya lah. So tak jelas, wallahualam, tak jelas dekat situ nak kata haram, wallahualam. Saya tak tahu kok ada dalil lain tepuk haram dan sebagainya, wallahu a'lamu bissawab. Nanti saya tengok kalau ada. Kalau siapa tahu boleh bagi tahu. Kembali kepada hak yang tadi itu, solat tadi. So, kalau kita kata tepuk tadi tak boleh, tu habis yang perempuan tadi. At-tasfiq lin-nisa. Kan? So, tepuk untuk perempuan. Macam mana cara tepuk? Dia beritahu pun tak beritahu macam mana. Dia tak beritahu cara tepuk. Orang solat biasanya beginilah. So, mungkin begitu. Boleh jadi. Boleh. Boleh juga kot. Kan? Sebab dia tak membagi tahu bentuk tasfiq, bentuk tepuk tu. Kalau dia tegur imam buat dia tak dengar, kita tak payah, biarkan. So itu dia tak payah pergi ke depan bagi tepuk. Biar je. Ikut je lah. Nanti lepas habis sembahyang, kalau tertambah kurang dan sebagainya, bagi tahu. Wallahualam. Jadi imam tadi, kalau ada dua siqatan, berdasarkan sebenarnya riwayat itu Abu Bakar dan Umar kan. Apabila Zulyadain kata, wahai Rasulullah, adakah solat telah kurang? Adakah solat telah dikasarkan ataupun dipendekkan atau engkau terlupa? Zulyadain kata. Nabi pun tanya untuk confirmation. Nabi tanya kepada sahabat lain dan Abu Bakar mengkonfirmkan betul Zulyadain betul. Omar juga kata benda yang sama, Zulyadain betul. Maka Nabi pun ikut apa yang Zulyadain cakap dengan dikuatkan tadi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa amara bitazkirihi, dan Nabi bagi tahu supaya ingatkan dia kalau dia lupa. Wa hadha ma lam yatayaqqana sawaba nafsah. Ini kalau sekiranya imam tak yakin dia betul ke tak. Tapi imam yakin dia betul. Macam tadi kes tadi. Imam yakin dia betul, dia 4. Sebahagian makmum kata 5. Dia kata no, saya yakin 4. Maka tak terpakai. Fala yajuzu lahu ar-ruju' ilaihima. Maka tak payah kembali kepada hak yang orang kata itulah, sebab aku dah yakin. Kerana fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lianna qaul as-siqatain yufidu dhann. Kerana apa yang disebut oleh dua orang tadi itu yufidu dhann. Kerana memberi faedah zan jugalah, sangkaan, sedangkan dia dah yakin. So ikut dia lah. Wal yaqin muqaddam alaih, dan yakin hendaklah didahulukan daripada zan. Wa dalilu ala zalika qissat Zulyadain, fa inna an-nabi lamma kana jaziman bi sawabi nafsihi lam yarji' ila kalami Zulyadain. Dalilnya hadis Zulyadain juga. Mana? Apabila Zulyadain cakap, Nabi mula-mula kata apa? Tak, aku tidak kasar dan solat sempurna. Kan? Lepas tu baru confirm dengan Abu Bakar dan Umar. Sebelum tadi Zulyadain bagi tahu, wahai Rasulullah, adakah solat telah dipendekkan ataupun kau terlupa? Nabi kata tak. Tidak dipendekkan dan aku tak lupa, Nabi kata. Maka berdasarkan itu, imam kalau dia yakin, maka tak payah rujuk kepada orang yang kata dia tak betul. Itulah I betul. Dan dia yakin, maka yakin muqaddam, yakin didahulukan daripada had.
Yang tadi perkhabaran tadi, kerana perkhabaran itu bagi dia syak, ataupun perkhabaran itu bagi dia zan. Falamma tara alaihi syak, kemudian baru Nabi, betul ke agak Zuliyadin ni? Mula-mula dia yakin, kemudian dia pun fikir, betul ke aku salah? Maka baru berikutnya, wa tahaqqaqa indahu an-nisyan min ikhbari Abi Bakr wa Umar. Berikutnya barulah dia yakin dia silap kerana Abu Bakar dan Umar juga kata benda yang sama. Adapun khilaf tentang masalah sujud kita dah sebut. Mazhab Hanafi adalah selepas salam. Riwayat Bukhari dalam hadis fal yutim thumma yusallim thumma yasjud, berdasarkan hadis Bukhari. Maka Abu Hanifah menyatakan sujud sahwi lepas salam. Wa zahaba asy-Syafi'iyyatu ila anna mahallahu qabla salam. Mazhab Syafi'i sebelum salam. Wa daliluhum rawahu Muslim, dan dalilnya riwayat Muslim, Abu Sa'id. Summa yasjudu sajdatain qabla, sebelum Nabi salam. Nabi sujud sebelum Nabi salam. Wa ma jaa fi sahihain, dan juga dalam dua sahihain Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah ibnu Buhainah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara wa jalis wa sajada sajdata qabla an yusallim, sebelum dia salam. Al-Malikiyatu ila ikhtiyari sujud qabla salam in kana sababuhu nuqsan. Adapun mazhab Maliki, sujud sahwi qabla salam, sebelum salam, kalau sekiranya sebab kesyaknya itu terkurang. Au nuqsan ma'a ziyadati ma'an, ataupun an-nuqsan ma'a ziyadah, syak terkurang terlebih sama level. So sebelum salam, qabla salam. Wa ila ikhtiyarihi ba'da salam in kana sababu ziyadah faqat. Dan lepas salam, kalau sekiranya ada pertambahan. Kalau ada pertambahan, lepas salam. Kalau ada kekurangan, sebelum salam. Kalau ada kekurangan dengan penambahan, dua-dua confuse sebelum salam. Ada tambahan lepas salam. Wa daliluhum ala sujudi qabla salam, dan dalil mereka sujud sebelum salam halin nuqsan, apabila terkurang, hadis Abu Hurairah fil Bukhari dan Muslim. Nabi SAW, inna ahadukum idha qama yusalli faja'ahu syaitan falabbasa alaihi hatta la yadri kam salla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Seorang di kalangan kamu, idha qama, bila dia salat, datang setan, falabbasa alaihi, ganggu dia, hatta la yadri, sehingga dia dah tak tahu dah kam salla, falyasjud sajdataini wa huwa jalisun, maka hendaklah dia sujud dua sujud, wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk. Amma dalilu ziyadah takun qabla salam, adapun tambahan, iaitu kalau ada pertambahan dan sujudnya sebelum salam, maka hadis Abdullah ibnu Buhainah. Adapun mazhab Al-Hanabilah, fala khilafa indahum fi jawazi sujudi qabla salam atau ba'dahu. Tak kira lah, tak ada perbezaan pun, sama ada sujud sebelum salam ke ataupun lepas salam ke. Wa innamat tafsilu indahum fil afdal. Adapun tafsil secara terperinci di sisi Hanabilah, yang mana afdal, itu je. Yang mana afdal. Fa in kana fi sujudi bisababis salam qabla itmamis salah, kalau sekiranya sujud disebab bisababis salam qabla, dengan sebab dia dah bagi salam sebelum sempurna salat, bi an sallama an naqsin rak'ah fa aksar, fal afdaliyah hadha sujud ay yakuna ba'da salam, afdalnya lepas salam, li'annahu min tamamis salah, wa li hadisi Abi Sa'id fi Muslim, walamma fi sahihain min hadisi Abdullah bin Buhainah, wa ma'adahu fa afdaliyatuhu qabla salam
Adapun selain daripada itu, maka afdalnya adalah sebelum salam. Baik. Berikutnya. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadisi Abdullah ibn Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i daripada hadis Abdullah ibn Ja'far marfu'an secara marfu', man syakka fi salatihi, siapa yang syak dalam salatnya, maka dia sujud sajdataini, dua sujud, ba'da ma yusallim, selepas dia salam. Tinggal lagi hadisnya dhaif. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud wal yasjud sajdatain fa in lam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa alayhi, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Darq wal lafdhu lahu bi sanadin dhaif. Hadis juga dhaif. Berikutnya hadis dhaif juga, wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala man khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfah. Daripada Umar ni, laisa 'ala man khalfal imam, tidak ada orang belakang imam itu makmum sahwun. Tak ada makmum tidak dikira sahwun. Fa in sahal imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfah. Kalau imam silap terlupa, maka fa'alaihi wa 'ala man khalfah, atas imam tu dan atas hak yang belakanglah makmum. Hadis juga dengan sanad yang dhaif. Apabila imam lupa, maka makmum ikut imam. Tapi kalau makmum lupa, sukatilah. Kalau makmum lupa, bukan atas imam untuk sujud. Fala sujud sawa al makmum. Tak ada imam sujud sawi untuk makmum. Katalah makmum ikut imam, lepas habis salam, makmum kata, imam, tadi saya terlupa lah, berlaku syak antara 3 ke 4. Lantak hang lah, ikut aku bukan ikut hang. Boleh tak sujud sawi untuk saya? Tak payah. Wa an Thawban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Hadis daripada Thawban ni, bagi setiap sahwin, bagi setiap terlupa ni, sajdatain, ada 2 sujud, ba'da ma yusallim, setelah salam. Hadis ni juga dhaif. Habis, yang akan datang adalah masuk di dalam bab sujud tilawah. Ada apa nak tanya sujud sahwi? Hadis dhaif tidak dibina atasnya hukum. Hadis dhaif tak dibina atasnya hukum. Kalau ikutkan, maksudnya kalau makmum terlupa, maksudnya makmum boleh cakap dengan imam, imam sujudkan sawi untuk makmum. Hadis dhaif. So, hadis dhaif tidak membina hukum. Kalau dia dhaif ringan, dia boleh dikuatkan dengan jalan yang lain lah. Semua hadis yang kita sebutkan tadi tu telah cukup hadis yang sahih dalam bab sujud sahwi. Sudah. Secara umum, apa soalannya? Kaifiat sujud sahwi termasuk dalam yang kita sebut tadi lah. Kalau terlupa, sama ada tasyahud awal ataupun terlupa antara terkurang ataupun 3 ataupun 4, ataupun terlupa telah menambah rakaat, kelima, maka semua tu perlu sujud sahwi. Macam mana? Lepas salam ataupun sebelum salam. Lepas salam ataupun sebelum salam. Walau setelah bersembang, walau setelah bagi salam,
Assalamualaikum. Imam, tadi ada tambah rakaat yang kelima. Betul ke? Dah lah sembang bergaduh Ustaz. Lepas tu okey lah, ikut hampa lah. So imam pun sujud sahwi. Terus sujud. Tak payah bangkit pula. Allahu Akbar. Kalau Nabi tadi tengah duduk, terus sujud sahwi saja. Dua sujud. Dua kali sujud. Sujud sahwi 2 kali sujud. Sajdatain. Bacaan dia? Bacaan dia kita dah sebut sama macam sujud yang lain. Subhana rabbiyal a'la. Bukan subhana man la yanamu wa la yasu. Sebab tak ada dalil. Subhana man la yanamu wa la yasu, tak tahu dari mana datangnya. Tak tahu, kitab hadis mana pun tak disebut. Tiba-tiba ada dalam fiqh mazhab. Contoh mazhab Syafi'i dan sebagainya. Hatta Al-Imam Nawawi sendiri menakalkan bacaan tersebut. Subhana man la yanamu wa la yasu. Tak ada. Wallahu a'lam. Mana dia ambil tak tahu. Kata apa nama dalam As-Sunan wal Mubtada'at, diambil daripada mimpi Tok Syekh Sufi. Wallahu a'lam. Sebab tak datang daripada mana kitab, tak tahu mana dia ambil. Dah tentulah mungkin mimpi kan Bapak Sufi. So tak ada bacaan sujud sahwi yang khusus. Sujud sahwi balik kepada asal bacaan sujud subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ataupun subuhun quddusun rabbul malah, semua yang zikir sujud lah, dan zikir rukuk sama. Habis. Kalau telah bersurai dah balik, hadis yang telah kita lalu, hadis Dzul Yadain dan sebagainya itu, apa disebut dalam lafaz itu? Hadis yang nombor berapa lah? Hadis yang 266 tu, hadis Abu Hurairah. Nabi salat ihda salaitil ashi. Nabi salat sama ada zuhur atau asar, 2 rakaat. Kemudian setelah habis wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Dekat di situ ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba yukallimah. Abu Bakar dengan Umar rasa segan nak tegur Nabi. Wa kharaja sara'anun nas. Orang dah keluar dah. Dah keluar masjid dah. Wa kharaja sara'anun nas faqalu aqasaratis salah, adakah telah qasarkan salat. Dalam hadis ni orang telah keluar masjid dah. Soalan, orang yang keluar ni solat dia sah ke tak? Adakah Nabi suruh ulang ke tak? Wallahu a'lam. Tak ada hadis. Tak ada hadis yang Nabi suruh kawan-kawan semua yang dah keluar daripada masjid tu mengulangi solat. Wallahu a'lam, tak tahu. So, adakah mereka yang keluar itu solatnya batal? Kita dah sebut. Orang yang keluar daripada solat dengan sangkaan telah sempurna solatnya, solatnya sah. Solatnya sah. Dah balik, baru dia terlupa. Tadi terlupa lah. Nak kena sujud sahwi tak? So telah juga kita sebut, para fuqaha sebahagiannya kata, kalau telah berlalu gap yang panjang, maka tidak disyariatkan lagi baginya sujud sahwi. Tapi sebagai ulama yang mentahqiq ataupun yang meneliti masalah ni, walau telah ada gap yang lama, dia teringat tadi dia lupa sujud sahwi, maka dia sujud ketika mana dia ingat. Dia sujud ketika mana dia ingat. Walaupun fuqaha sebahagiannya oleh kerana telah berlaku gap yang panjang. So bila berlaku gap yang panjang, kira dah tak valid dah lah. Tapi tak ada satu hadis atau berdalil yang menyatakan kalau dia terlupa ada gap lama ke, ada gap panjang ke dan sebagainya, Nabi sembang
Nabi dah bangkit dah. Hadis ni Nabi dah bangkit, dah pegang dekat tiang belakang dah. Pegang, macam ada macam tak tenang, macam marah. Kemudian berlaku dialog Zuliyadin. Kemudian Nabi ni berlaku lagi dialog. Nabi tanya Abu Bakar dengan Umar lagi, betul tak? Yalah, bayangkan. So, wa intal. Disebut tadi, wa intala. Walau gap telah lama, walau gap telah panjang, maka salat yang tadi tu tak batal, dia boleh sujud sahwi. Kalau dia dah balik rumah ke apa, dia sujud sahwi kat rumah dah, betul bagi salam lah. Wallah. Jangan berhenti ke tengah-tengah jalan, nanti kelanggar. Cari tempat yang selamat. Yang akan datang adalah sujud tilawah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ha? 274. Hadis 274. Sujud syukur kita dah sebut kan awal tu. Sujud syukur akan datang. Allahuakbar. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.